Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda, dan terima kasih kepada anda terus setia bersama kami dan juga para pendengar. Seperti yang diwawarkan sebentar tadi, kita kembali pada waktu ini untuk segmen Islam Itu Indah. Dalam Alhamdulillah kita bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhayya Muhammad bersama kita di Konti. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Mas. Ya, sihat hari ini? Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita setiap minggu, dan pastinya ramai yang dah pun menunggu-nunggu ya untuk kita ikuti bicara bersama dengan yang berbahagia Prof. Dan topik kita hari ini seperti yang diwawarkan tadi, celik mata riset minda, orang kurang upaya. Jadi mungkin Prof nak berikan mukadimah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Mas yang baik hati dan para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Dan saya yakin siapa mendengar rancangan ni semuanya beriman kepada hari kita dibangkitkan semula. Dan insya-Allah semua yang mendengar tujuan tiada lain melainkan mendapatkan husnul khatimah, iaitu kemuncak hidup kita, dan kejayaan sebenar ialah mencapai redha Allah dan masuk syurga Allah dan menatap wajah Allah di akhirat nanti. Jadi, bila kita paksikan pada benda ni, insya-Allah segala aktiviti kita work backward. Dan selalunya orang yang motivasi, dia kata nak buat sesuatu goal, kita tengok goal kita ghostan apakah kita nak buat untuk sampai ke tarikh atau target itu. Kita punya hujungnya melihat wajah Allah, dapat syurga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Kita ghostan tengok macam mana kita nak fikir, rasa buat ke arah itu. Kalau kita tak ada niat ni, alangkah sia-sianya nyawa Allah berikan pada hari ini. Dan saya pilih tajuk hari ini Mas, celik mata riset minda, orang kurang upaya. Sebab dalam fanpage saya banyak sangat soalan yang saya pun tak baca, tapi ada administrator yang baca. Banyak yang tanya mengatakan macam mana anak saya kurang upaya dan sebagainya. Pertama saya nak tengok pada perkataan kurang upaya. Kita ni sebenarnya Mas, bukan hanya setakat fizikal. Kita ada rohani. Cuba fikir keadaan macam ni. Kita kurang upaya untuk melihat, tetapi roh kita berupaya untuk mengaji Quran dan mengingati Allah. Dibandingkan dengan orang sangat berupaya untuk melihat, tetapi hatinya buta, tak nak ingat Allah dan tak nak mengaji pun. Jadi bila sebut kurang upaya, kita hendaklah, mungkin kita spesifik pada hari ini, orang kurang upaya fizikal lah. Sebab dalam dunia ni, kalau tengok ratio, kebanyakan orang yang dikatakan normal tu, orang boleh berjalan, melihat, boleh menggunakan semua kelima-lima organ deria dia. Jadi siapa yang tak dapat buat macam orang majoriti buat, maka dikategorikan kurang upaya. Itu label manusia yang sementara. Tetapi sebenarnya keupayaan itu bukan terletak pada fizikal itu, tetapi kepada rohani, kepada persepsi, kepada jiwa, kepada hati, kepada paradigma, kepada cara berfikir. Dan saya sebut ni juga kerana 2-3 hari ni saya asyik jumpa orang yang bawa anak kurang upaya saja Mas. Dan bila ibu bawa anak yang ada masalah, saya perhatikan cara ibu tu. Ada ibu yang anak dia tu, dia kata, oh hero saya Prof. Ni ladang pahala saya. Dan anak dia mungkin ada masalah duduk wheelchair, tapi muka dia ceria. Ada ibu pula, anak dia semua sihat, cuma masalah mata sedikit saja. Dia punya sedih macam mana. So maknanya kita perhatikan keadaan tu, anak tu mungkin dia punya masalah 10, mak dia susah hati 100. Yang satu lagi masalah 100, susah hati 10. So di mana letaknya interpretasi ataupun cara melihat kurang upaya tu? Maknanya apa yang berlaku dalam kehidupan hidup kita ni, kita tak boleh kawal. Macam saya dengar Syekh Yahya Ibrahim tu dekat TV9, dia kata kita tidak boleh kawal apa yang berlaku kepada kita. Contohnya kita dilanggar, kita parking dia, orang langgar belakang. Kita tak boleh kawal. Betul. Yang kedua, kita tak boleh kawal apa berlaku dalam diri kita. Contohnya tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba kena kanser. Kita tak boleh kawal. Tetapi yang mengawal kita, yang kita boleh kawal ialah sikap kita, cara kita melihat yang menentukan respon kita. Dan satu lagi dia kata, kalau Allah berikan musibah, kita nak tahu sama ada ini hukuman ataupun kasih sayang Allah. 2 cara. Yang pertama, contohnya seorang tu dapat musibah.
Contohnya kita jumpa orang yang sakit, umur mungkin dah 75 tahun. Masa hidup dia duit banyak, semua ada. Anak cucu, semua yang keindahan dunia ada. Bila umur 75 tahun, bila dia sakit, bila kita tanya, apa khabar? Itulah tak tahulah kenapa Tuhan buat saya macam ni. Orang lain tu senang aja, saya ni susah. Ini dipanggil satu hukuman dari Allah. Tapi seorang lagi, Alhamdulillah, saya dah 75 tahun bahagia dan tenang. Ini Allah beri saya sakit sikit nak cuci dosa saya. InsyaAllah saya jumpa Allah nanti dalam keadaan bersih. Sebab tiap sakit yang saya redha ampun, itu tanda kasih sayang Allah. Jadi kita di mana sekarang? Mungkin kita rasa dapat anak kurang upaya satu musibah. Tetapi respon kita macam mana? Siapa yang menjadikan anak kita tu bukan kita. Anak bukan datang dari kita. Datang dari Allah melalui kita. So, bila kita kata macam tu, maknanya kita telah dianugerahkan oleh Allah seorang makhluk dia yang memerlukan lebih pertolongan daripada makhluk yang lain. Contohnya, kita ada 4 anak, 3 normal, so-called normal lah. Seorang je masalah. So, ibu ni boleh berfikir, memang malang nasib. Tapi tak bersyukur yang 3 sihat tu. Itu cara berfikir tu, Mas. Sebab itu, kita mesti sentiasa menjaga cara berfikir atau melihat sesuatu untuk mendapat ketenangan. Sebab saya suka tagline ni, orang tenang sentiasa menang. Dan orang tenang ni sebenarnya ketenangan tu Allah beri, bukan manusia beri. Dan Allah beri tu sebab orang yang kebergantungan dengan Allah sangat kuat dan dia merasakan tidak ada benda yang Allah beri yang tak elok. Dan kita lihat kadang orang tu susah, tapi kita nampak dia susah tapi mungkin dia bahagia. Pasal kebahagiaan ni bukan yang kat luar, yang kat dalam tu. Dan bagi ibu-ibu, siapa-siapa yang ada anak kurang upaya, anggaplah setiap orang yang menjaga orang yang tidak sihat, jarang saya jumpa dia banyak penyakit. Betul. Sebab Allah telah amanahkan dia dan Allah akan mencuba dia setakat yang dia boleh. Dan kadang-kadang memang cubaan amat kuat, Mas. Kadang anak-anak lahir je, dia kata, Prof, satu mata normal, satu lagi ada penyakit Coats disease. Jadi bahaya ke tidak dan sebagainya. Jadi saya kata 2 pilihan. Coats disease ni bukan kanser lah ya, satu kelainan biasa yang rawatan dia memang tak boleh nampak melihat lah, tapi tak sakit secukup lah kita buat rawatan. Tetapi boleh melihat, kita nak bersyukur mata yang tak nampak, yang nampak, dan redha mata yang tak nampak. So, kalau kita mengeluh mata tak nampak dan tak bersyukur mata yang nampak, maka hormon kita sangat tak elok. Hormon kita sangat negatif. Bila amat negatif, maka aura negatif. Aura negatif sebagai ibu akan sampai pada anak. Sebab itu anak selalu sakit. Sebab tu kita ni kalau anak sakit, berarti apakah aura kita? Aura kita tu banyak orang terdefinisi aura, ada nampak aura. Saya fikir dari segi saintifik, Mas, ialah macam mana molekul-molekul tu punya getaran. Sebab kalau alignment dengan Allah, macam saya buat lasik tu, selalu saya tengok orang yang tenang, dia tak serabut, Mas. Orang yang yakin pada Allah dan dia tahu dia buat lasik tu untuk baca Quran, untuk lihat Kaabah, untuk baik saja. Maka masa buat tu dia punya energi lasik tu sangat smooth. Tak semestinya keputusan tak bagus, sama aja. Tetapi saya perhatikan dia punya proses tu saya boleh lihat lah. Dan bila kita sebagai doktor, sebagai ahli saintis ni, kita buat research tu based on kita pada teori, kita tengok, kita perhati dan kita bandingkan. Dan walaupun saya tak kira berapa-berapa, tapi maknanya sekarang staff saya pun dah tengok. Boleh nak betul, dia boleh predict yang ni macam ni, yang ni macam ni, yang mana mata berair, semua gitu. Ya? Jadi untuk orang yang ada anak kurang upaya atau kita kurang upaya, kan? Kadang kita memula berupaya tiba-tiba ada penyakit. Kemudian ada banyak panggil kita yang kurang upaya, dia boleh buat macam-macam. Sebab yang kita capai tu bukan dengan fizikal tapi dengan roh kita dan sistem kepercayaan. Jadi ibu-ibu yang ada anak kurang upaya, jangan sekali sebut dia ni lain sikit, dia ni tak nampak sikit. Jangan. Sebab imej diri yang kita lukis pada anak kita itu menentukan pencapaian dalam hidup mereka. Sebab manusia akan bertindak daripada dunia dalaman hingga keluaran dia. Wallahualam. Ya. Dan kepada para pendengar yang ada persoalan, talian kami 0362051500 dan juga Facebook kami ikim.fm. Dan juga mungkin satu Facebook ni dari Wan Zuraida ni, gambar ibu dengan anak ya. Dia kata, boleh tak Prof tolong
tolong huraikan, bila ibu bersifat positif akan melahirkan anak-anak yang punya pemikiran yang positif juga. Jadi ibu memainkan peranan penting dalam membina institusi keluarga. Boleh tolong huraikan? Betul, tepat. Saya punya tagline saya suka sebut, didik wanita negara terpelihara. Sebab ibulah yang mengandung, ibulah yang emosi ibu mempengaruhi hormon dia masa dia mengandung. So hormon darah yang dalam ibu tu yang masuk darah pada anak dia. Nombor 2, kajian menunjukkan siapa yang ibu dia gembira, hormon dia baik, tidak ada stres, maka hormon yang pergi pada anak dia banyak membesarkan lebih pada perkembangan otak. Bagi ibu yang stres, ini kajian lah, saya tak ada nak quote kat mana, saya baca lah. Dia kata lebih pada hormon yang menyebabkan perkembangan pada otot jadi kuat macam gangster saja. Dan ibu juga yang emosi ibu juga menentukan susu yang keluar, dan susu yang keluar bergantung pada hormon. So hormon mana masuk mulut baby tu. Dan amalan ibu masa tengah menyusu tu, dia zikir ke ataupun dia mengumpat orang. Kan ada menyusu duduk dengan kawan, mengumpat, tengok drama ganas-ganas, buat Facebook pelik-pelik, kan, tengok gambar pelik-pelik. Itu semua akan bukan mata lihat, akan keluarkan emosi tu mengeluarkan hormon tu pergi pada anak. Dan ibu juga menentukan bahasa yang digunakan. So kalau ibu guna bahasa kasar, anak kan diikut. 0 hingga 6 tahun dia macam tape recorder, dia record apa kita buat, dan juga kita sedang download program. So siapa yang ada anak bawah 6 tahun sedang ada gold mine, kita boleh lukis gambar apa, image dari apa kita nak. Wallahu. Dan kita pun ada memanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Puan Ani daripada Pulau Pinang. Silakan Puan, soalannya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Ani, teruskan soalan. Ya. Silakan soalan pada Prof. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, teruskan. Saya baru mengikuti majlis ilmu Prof melalui IKIM sejak Ramadan ni. Ya. Saya sedari yang saya menzalimi diri saya sendiri. Dalam kita mensyukuri dan meredai segala musibah dan ujian Allah. Adakala kegelisahan dan penyelesaian serta buruk sangka mengusik hati. Bagaimana saya nak reset minda saya kembali? Oh, maknanya menzalimi diri, maknanya Puan dizalimi ke? Menyesali. Kadang menyesali. kita rasa apa yang kita buat, yang kesalahan kita yang lama, perbuatan-perbuatan kita yang lama, mungkin menyebabkan musibahnya itu yang kita terima hari ini itu sebagai hukuman Allah dan juga mungkin untuk kifarah pada dosa-dosa kita yang lampau. Okey, bagus. Jadi kadang tu saya meredai, dalam masa yang sama dia macam ada macam sesuatu yang menyebabkan kita nak buruk sangka. Baik. Bagus. Sebenarnya terima kasih. Bagus soalan. Sebenarnya benda ni banyak orang cakap. Macam saya kata tadi, bila something berlaku, kita fikir satu hukuman, satu cubaan untuk kuatkan kita, satu untuk kasih sayang Allah pada kita. Tetapi bagus, saya suka pendekatan Puan, di mana bila kita dapat negatif sekarang, kita fikir mungkin inilah benih-benih racun yang kita telah letak dulu. So kita hanya akan dapat apa kita telah beri. Dan bila kita redha, kita, ya Allah, aku terima sebagai kifarah, maka insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Sebab orang yang paling kuat ialah orang yang sabar, dapat mengawal diri dia daripada buat maksiat dan berbuat ibadah yang baik. Jadi bila kita fikir macam tu, maka kita akan jadi seorang yang bertanggungjawab, mengambil tanggungjawab atas apa yang berlaku. Maka kita tidak akan menyalahkan orang. Contohnya orang curi duit kita, ataupun orang hutang tak bayar. Kita, mungkin saya dulu tak bayar hutang, tak apalah, saya halal lah pasal kifarah. So bila kita halalkan orang tu, kita dapat pahala, hidup kita tenang. So bagus lah puan tu kata. So nak reset minda, saya teruskan kena majlis ilmu di IKIM FM, dan saya cadangkan berapa kali nak ulang. Semua pendengar IKIM FM tolong ke galeri ilmu audio di IKIM FM dengan Ustaz Fahrul. Memang bagus sangat Ustaz Zahazan. Macam-macam bagus, cari ilmu. Setiap hari saya punya tagline, cari ilmu bukan cari berita. Teruskan Puan, tahniah. Cari ilmu tu cara, dan beri bahan-bahan bacaan yang baik, insya-Allah. Kita ada soalan lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, ya, siapa di talian? Kim Ya, siapa di talian? Saya Latifah Ibrahim dari Melaka. Tapi sekarang tak Melaka kat KL. Silakan soalan. Melaka. Silakan soalannya pada Prof.
Ya. Assalamualaikum. Sekarang Ya. Okey. Assalamualaikum from. Assalamualaikum Puan Latifah. Saya Teruskan. Latifah Ibrahim. Ya. Tapi tak ada masalah, cuma nak tanya sikit je lah. Ya. Masalah kata apa, saya ni biasanya memang kalau saya tu tak happy, saya rasa tak berapa seronok nak berbual-bual kan. Kalau macam muka dia serius tu kan. Jadi macam mana Prof yang kita nak lakukan kalau kita bercerita ke, bukanlah cerita, kita cakap tak biasa, tanya apa khabar semua gitu-gitu, macam kata sepatah tanya sepatah jawab. Lepas tu muka tak happy kan. Jadi macam mana nak mengatasi masalah ini, Prof? Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, nak guna power ya. Bila kita dengar Puan Latifah bercakap, kalau kita tengok wajah mesti tengah senyum. Betul. So bila saya pun masih muka saya senyum kan. Betul. Pasal dia panggil komunikasi ni 70% perkataan, 38% intonasi, 55% fisiologi ataupun emosi masa bercakap tak tu. tengok muka dia kita. Tak tengok tahu dah. So kita dengar perkataan dia 7, tetapi saya boleh rasa intonasi dia gembira dan emosi dia pun gembira, seronok. Macam dia rasa tengah bahagia. So bila dia bahagia macam tu, sebab dunia dalaman dia indah. Orang yang ceria ni, in fact ada kata ahli falsafah mengatakan, keceriaan bersamaan dengan kebergantungan dengan Allah. Ya, spirituality dia panggil. Tapi saya nak ulang pada Allah. Siapa yang ceria, siapa yang diri dia dengan zat yang paling tinggi, nak susah apa mas? Tu saya kata prinsip, misalnya saya terfikir, kalau kita hidup seolah-olah, mungkin saya ulang diri saya, bayangkan seekor semut atas cushion yang sangat besar, sedang dibawa pindah tempat ke tempat. Apa semut tu rasa? Seronoknya mas. Taklah takut jatuh, lembut. Dia kecil, duduk cushion tebal, sempat. Macam itulah hidup kita, rasa dalam pelukan Allah, rasa dalam pelukan rahmat Allah. Dan kita hanya boleh rasa macam ni kalau kita hanya ada Allah di hati kita. Bila ada Allah, ada malaikat, syaitan tak boleh masuk. Pasal hati kita ni dua je. Kalau tak ada malaikat, ada syaitan. Kalau ada syaitan, tak boleh kita masuk. So kita tak fikir nak apa. So orang yang ada malaikat, orang yang ada Allah di hatinya, tentu ceria, dan ahli syurga pun muka senyum. Yang muka ahli neraka, muka masam. So kita ni kalau muka masam, tengok nak pergi tiket mana ini. Tapi kita jangan judge orang pula. Mungkin orang tu dalam bermasalah. So kalau kita nampak dia tak ada mood, tak apa, kita faham. Kita senyum, apa khabar? Oh agaknya awak kurang sihat. Tak apa, nanti kita jumpa ya. Terus jangan kata saya tak suka tak muka awak. Jangan kata itu. Agaknya awak penat. Tak apa, saya datang lain kali. Okay, Assalamualaikum. Itu saja. Lama dia, sorry, saya tak sebenarnya. Mungkin dia beritahu masalah dia. Cuba kalau boleh sangka baik pada orang. Dan seterusnya dari Facebook ya, dari Zuraidah Harun. Saya mempunyai seorang anak slow learner yang berusia 9 tahun. Namun perkembangan mindanya seperti anak berusia 6 ataupun 7 tahun. Akademik beliau agak jauh ketinggalan. Mohon nasihat dan penjelasan tentang cara terbaik melayan anak istimewa. Saya bersyukur kepada Allah kerana ujian ini. Kerana dia, saya banyak belajar dan merenung diri sendiri. Betul. Sebenarnya pengalaman peribadi mas, arwah anak saya meninggal pun slow learner. Dia meninggal umur 11 tahun setengah. Dan masa tu saya susah hati. Kenapa dia tak boleh baca? Ajar macam tak boleh baca juga. Rupanya Allah kata dia tak perlu baca. Pasal Allah ambil dia pada peringkat awal. Belum balik jadi saham saya daripada mahsyar. Jadi masa saya kena tu memang susah hatilah. Pergi sana, pergi sini, susah hati. Yalah, ibu kan. Ibu kan. Dan tapi masa tu saya setiap kali saya susah hati, saya kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kau gantikanlah kesusahan hatiku ini dengan benda yang lebih baik. Sekarang dia dah meninggal pun, bila saya ingat dia sedih. Ya Allah, ya Tuhanku, kau gantikanlah kesusahan hatiku dengan kesabaranku benda lebih baik. So setiap negatif tu kita doa tawassul kepada Allah, tak aku sabar, aku redha, aku ganti benda lain yang lebih baik. Tak kira di dunia ataupun di akhirat. Dan mas tahu, kita ni sebenarnya di padang mahsyar, kenapa setengah tu doa kita Allah tak makbul? Sebab doa ni 3. 1, Allah makbul. 2, Allah tak beri yang kita nak tapi yang lebih baik. Yang ketiga, Allah tak beri langsung. Yang tak beri langsung punya Allah simpan di akhirat. Pernah kisah saya tak ingat dengar kat mana, dia kata dia padang mahsyar, dia tengok apa banyak ni, inilah doa-doa kamu yang aku tak makbulkan dulu. Dia kata kalau tu ya Allah ya Tuhanku, kau tak usah makbul lah doa aku, kau tahu. Dan satu lagi anak saya cerita semalam, mak ada orang tu cerita, dia kata dia nampak satu mahligai cantik, tiba-tiba nampak satu brick hilang. Apa dia ni yang kosong ni, mahligai cantik tapi satu bahagian kosong. Inilah doa aku yang aku makbulkan. Doa aku makbulkan di dunia. Ya Allah, kau tahu jangan makbul satu pun doa aku di dunia. Maknanya
bila kita dapat anak yang macam ni, betul macam tu Puan kata, dia refleksi diri supaya merenung diri, supaya kita merasakan anak kita. Macam saya pun malu dapat tu, suami saya doktor, tapi anak tak boleh baca. Tuhan tunjuk, engkau doktor ke, engkau pandai macam mana pun, anak datang dari Allah, bukan dari kita. Kurniaan Allah. Dan lepas tu kita mula sangka baik. Oh, Masya Allah, mungkin Allah beri kita pasal Allah kata kita boleh menjaga hamba dia yang susah macam ni, dan mungkin kita ada kemampuan dari segi fizikal, material, boleh jaga anak istimewa, maka Allah beri. So bila kita sangka baik pada Allah tu, jangan fikir orang yang anak biasa dengan anak istimewa, anak biasa usaha 2, anak istimewa usaha 10, takkanlah Allah tak beri ganjaran. Tetapi provided kita ikhlas. So cara nak motivasi, saya every time orang dah bawa anak dia, saya kata apa, ini ladang pahala awak. Jadikan semua yang susah di dunia ini ladang pahala kita. Siapa berpenyakit, musibah, jadikan musibah tu ladang pahala dengan redha kita. Sebab kalau hidup kita dia ada RHB, redha, dapat hidayah, mencari barakah, settle hidup. Dan kepada anda mungkin baru saja bersama kami, topik kita hari ini celik mata riset minda orang kurang upaya. Jadi kita ada memanggil lagi ya Prof. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Maksum ni. Ya, Maksum, silakan. Soalannya Maksum. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teruskan soalan. Allah rahmati ya semua. Teruskan soalan Maksum. Maksum ni ada anak istimewa. Dia suka lah ikutkan macam kita buat apa yang kita buat, semua dia suka semua buat kan. Kadang yang Maksum macam segan dia itu, kalau macam jemaah, dia suka duduk di tengah. Bila tengah sembahyang dia keluar. Kadang ya Allah, jangan nak. Macam mana kita nak mengatasi? Macam kita cakap macam pasal makan kan. Dia suka makan mana-mana kan. Maksum beda. Dapat anak yang istimewa ni. Tapi maksud dapat anak yang baik-baik sangat, yang jaga makan. Umur berapa anak tu? Umur dia 15 tahun. Perempuan laki-laki? Perempuan. Dia terencak akal ke macam mana? Dia jenis Down syndrome. Okey. Saya jawab insyaAllah. Dia kata bersih sangat. Suka ikut Maksum. Alhamdulillah. Terima kasih Maksum. Terima kasih Maksum. Bagus. Down syndrome ni memang satu keadaan yang ramai orang ada. Macam tapi kebanyakan Down syndrome ni, mereka ni ceria. Mereka sukakan muzik dan dia sayang kanak-kanak, dan kita suka tengok dia. Betul. Dan kebanyakan mereka, dia dari segi akal mereka taklah terencak sangat. Cuma dia kurang sikit. Tetapi macam dia suka makan manis ke depan orang, tak apa. Kalau kita hidup bebas, ada penghargaan manusia, kita jangan fikir sangat nanti orang kata anak kita tak usah. Maknanya kalau kita buat apa-apa niat kerana Allah, bawa ke surau tu tujuan untuk apa. Kalau kita rasa dengan membawa dia tu mengganggu jemaah dan kita ada orang yang boleh jaga dia, lebih baik kita duduk di rumah jaga sekejap, pasal kita di surau sekejap saja. Jadi waktu yang kita nak fokus ibadah tu apa kata. Tapi kalau tak ada daya upaya, bawa tak apa. Dan banyak berdoa pada Allah kan, kita pergi rumah Allah, Allah menjaga semua. Dan baru ni saya solat raya lah, ada kadang masa perhati masyarakat kita, saya nak cadangkanlah, kita ni biarlah lebih pada kasih sayang dan kurangkan menhukum. Macam semayang raya, tiba-tiba ada budak umur 2 tahun tu lalu tempat semayang kan. Dan bergantung pada cara melihat. Jadi sebelum solat tu, ada saya tengok kawan saya tu, dia tengok budak tu, dia senyum dengan penuh kasih sayang. Jemaah sebelah kawan saya tu macam geram budak tu. So bila lepas solat, yang kena yang tak suka tu kata apa, cubaan betul kita nak semayang, budak ni menguji kesabaran kita. Sedangkan kawan saya yang tengok kasih sayang tu, dia kata dia tak sedar pun budak tu lalu. Maknanya kadang-kadang kita solat nak khusyuk pada Allah, terganggu sikit. Pasal sebenarnya orang kata dia khusyuk tu pasal orang bising, tak. Pasal kita khusyuk tak khusyuk tu, satu tahu makna solat dan fokus pada Allah. Dan bila kita nampak Allah dan tu, benda kat luar tu tak penting. Kan? Jadi dari situ saya tengok, Masya Allah, benda yang sama di pagi hari raya, hari berkasih sayang. Lepas tu budak tu lalu tempat lain, saya nampak budak tu menangis, tak kena cubit ke apa orang sana. Kesian, saya tengok, Allah, pergi semayang raya depan Allah konon, semayang korban, takbir, tetapi budak umur 2 tahun yang tak ada akal, dia nak marah.
Nampak tak? Betul. Cuba cucu dia sendiri. Tak pula. Jadi kita ni, bila kita melayan anak orang, cucu orang, bukan macam cucu, di mana sifat rahmah kita, Mas. Kita sepatutnya hidup penuh rahmah kepada semua makhluk, tak kira binatang, manusia, Islam, tak Islam. Asalkan nama makhluk Allah kita sayang, hormat dan kasih sayang, nak beri manfaat. So nilai-nilai ni lah, Mas, ya. Lepas tu kita kalau ada orang anak istimewa tu, apa kata kita berikan sepandang budak tu dengan kasih sayang. Kalau ada duit beri, kalau ada makanan, saya nak cadangkan, saya pun ingat dia saya, kalau boleh dalam beg tangan kita sentiasa ada benda-benda yang menyukakan hati budak-budak, beri mainan ke, beri makanan yang sihat dan sebagainya. Macam Prof katakan, kita akan dapat apa yang kita fokus, macam Betul. Prof kata, kalau kita fokus yang baik dapat. Mungkin kalau kita fokus sakit hati, jadi kita sakit hati marah aja. Pasal itu tak khusyuk. Yang kita nak semayang raya tu, Allah perlu ke ibadah kita? Allah tak perlu ibadah kita, Mas. Kita perlu Allah. Allah tak perlu kita pun. Tetapi Allah sangat suka kita sayang pada makhluknya. Macam mana kita harapkan Allah rahmah pada kita, terahmah pada makhluk. Cuba jadikan kasih sayang satu cara hidup kita. Kita ada memanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Aku cakap dengan Puan Maya lah. Ya, silakan. Siapa teruskan, saudara. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saya Razak daripada Bandar Baru Bangi. Ya, Cik Razak, teruskan. Macam ni, Prof. Saya nak bertanya bagi pihak, saya rasa kebanyakan guru menghadapi situasi seperti ini lah. Tentang stres bebanan bekerja. Ya. Ini mengipu kepada pengajaran dan pembelajaran. Ya. Akibat tekanan demi tekanan bebanan kerja yang berbentuk pengkeranian. Dan sebagainya, menyebabkan fokus mengajar hilang. Okey, pengkeranian. Banyak perkara yang bukan dia punya core business dia. Betul. Jadi ini menyebabkan mereka terbeban dan hilang fokus. Menyebabkan bila-bila rumah kadang-kadang suami menjadi mangsa. Ya. Perempuan pada suami tak dapat diberikan yang baik. Ya. Kemudian jadi suami kena memahami situasi seperti ini. Ya. Jadi macam mana Prof nak bagi semangat pada guru-guru yang menghadapi bebanan seperti ini? Okey. Sebab bila kita dapat sebenar dalam mengajar, naziran akan datang, PPD akan datang. Jadi bermacam-macam masalah yang mereka kena buat. Lepas tu lesson plan akan disiapkan dan sebagainya. Jadi apa plan apa tak dengar? Teaching plan. Teaching plan. Maksudnya pengajar mereka kena siapkan rancangan pengajaran. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Sebenarnya banyak dihadapi oleh ramai cikgu-cikgu. Mungkin Prof boleh kongsi. InsyaAllah. Baik. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Saya pun lama dah nak berhenti sekolah, so tak ada. Bagus, satu feedback yang baik. Tapi saya ingatlah, saya banyak buat lesik pada mata guru-guru. Bila saya buat, saya dakwah je, jadikan sekolah tu ladang pahala. Dan bila saya cakap tu, dia kata, betul lah Prof. Saya ni banyak merongok sebelum ni. Hidup saya tak bahagia, Prof. Tapi lepas dengar Prof cakap, betul juga. Bila saya tengok ladang pahala, seolah-olah cikgu ni dia beri satu tanah yang luas, boleh tanam apa benih dia nak, pasal nak tuai di akhirat nanti. Jadi menjawab soalan, memang dia sama ada tekanan atau peluang bergantung pada cara kita melihat. Dan sebenarnya tenaga negatif atau energi negatif yang disebut di ruang bilik guru dan di kalangan guru menyebabkan semua orang melihat membuat kerja pengkeranian, perancangan pengajaran suatu beban. Perhatikan label yang kita letak. Macam dia, anak kurang upaya, sekarang kita ubah pada anak istimewa. Bila kerajaan ubah label istimewa, maka kita, orang ada anak istimewa tu rasa. Kita cuma ubah label saja. So bila kita, kalau zaman dulu punya guru, dia pakai papan saja, tak ada perancangan pasal keadaan murid macam tu. Sekarang mungkin pihak kerajaan dasar pendidikan negara lebih pada perancangan, supaya kita boleh nampak, kalau cikgu tu buat perancangan pengajaran, kalau dia cuti sakit, cuti bersalin, orang lain boleh ikut. Sebab itu kita mesti ada blueprint. Dalam organisasi pun kita ada mission statement, visi dan misi. Itu maknanya blueprint yang dibuat. So saya cadangkan macam ni, kita tidak boleh kawal apa berlaku di luar, kita boleh kawal apa berlaku di dalam. Cara cikgu respon kepada suasana itulah kita. So macam saya kata gini, kalau kita ambil buah limau, kita perah keluar limau, tak keluar apple. Jadi kalau dalam diri kita penuh kebaikan, orang tekan macam mana pun, stres macam mana pun, tetap kebaikan akan keluar. Sebab itu dia kata, sebenarnya suasana tidak
suasana boleh membuka topeng manusia. Sebab tu orang kata, kalau kita nak tahu orang baik tak baik, bermusafir dengan dia selama 3 hari. Kita jangan simply label orang tu jahat, orang tu baik, selagi tidak bermusafir 3 hari. Pasal lepas 3 hari orang tak boleh berlakon, orang penat, Mas. Dan apa tingkah laku kita, tidur bangun pergi belah air, semua jumpa orang, setiap akhlak tu, pasal akhlak ni daripada minda bawah sedar. Minda bawah sedar tu programming yang ada sebenarnya. Itulah hati kita kan. Jadi kalau cikgu yang rasa tertekan, selalunya orang tertekan macam saya kata gini, orang yang tertekan ialah orang yang merasa menjadi mangsa, dan mereka sangat fikir apa orang kata, dan mereka suka bersaing, mereka suka cepat nak marah, mereka sangat fikir nilai dia bergantung tentang apa yang dia ada dari segi luar, dan mereka kalau apa-apa nak lebih pada orang, nak banyak, semua apa saya dapat. Tetapi orang yang bahagia dan membahagiakan, dia ni suka beri kerjasama, dia suka sentiasa baik, dia sentiasa penuh kasih sayang, dia sentiasa melihat kebaikan dan hikmah, dia sentiasa murah hati, buat lebih pada yang patut. Gaji dia 2,000, dia kerja macam 3,000, dan dia sangat sentiasa memperbaiki diri dia. Kalau dia kata dia buat kerja slow, kenapa saya slow? Oh, type tak betul, dia pun belajar cara type. Kalau dia buat surat salah-salah, oh macam mana surat saya salah, dia pergi terus belajar cara buat salah. So orang yang bijak, dia akan belajar cara memperbaiki kerja dia. Sebab tu dia kata, if you work hard on yourself, if you work hard on your work, you get penat. Kalau kita bekerja kuat, penat. Tapi kita bekerja kuat kepada pembangunan diri, kita tak payah kerja kuat, kita lebih efektif, sebab masuk usaha 2, hasil 10. Tapi orang yang macam itulah, macam saya kata, orang yang tak gergaji, tak tajamkan gergaji dia potong kayu, potong 3 jam tak putus-putus. Orang tua kata, kenapa awak tak pergi gergaji ni tumpul, kenapa awak tak pergi asah gergaji? Saya sibuk duk gergaji pokok sampai lupa nak asah, tak ada masa nak asah gergaji. Macam itulah orang-orang yang tertekan ni, dia mesti tengok, kenapa saya buat kerja, banyak kerja perkeranian. Dia kata apa? Saya tak suka. Core business saya mengajar saja. Dia tak tahu. Dalam mengajar tu, kita mesti ada perancangan. Sebab 1 jam merancang, menjimatkan 3 jam bekerja. So, kalau kita main ikut nak mengajar saja perkeranian, macam kata, perkeranian perlu sensus anak murid berapa. Itu untuk management. Management perlu untuk perancangan. Sebab kita dalam merancang, kita perlu statistik, perlukan bilangan. Baru tahu fokus mana yang kita nak buat. Cuba tengok perniagaan yang hebat. Perniagaan hebat, dia punya berkuasa ialah orang yang ada database, orang yang ada network. Itu orang tu. So kalau kita perancangan pembelajaran macam A, tengok anak murid tak berkesan, tukar B ada berkesan, oh markah ni naik, oh that mean this is the one. So itulah dia panggil research. Research tu tengok input, apa output, dan apa hipotesis kita, dan kita test hipotesis dan kita buat macam tu. So saya cadangkanlah, bagi guru tertekan, jangan kita nak menyalahkan suasana. Maknanya kita sekarang kalau tak nak tertekan, kita beritahu pada kementerian ke apa, okey, saya tak nak buat perancangan, saya nak mengajar aja. Adakah boleh buat macam tu? Tak boleh. Pasal kita bekerja. Tetapi apa yang kita nak buat untuk menjadikan setiap pekerjaan itu lebih efektif dan berkesan. Dan ingatnya, guru ini orang yang mengajar orang macam saya jadi macam ni. Orang guru ni, dia berkesan membina negara. Cuba lihat guru-guru ni sebagai seorang yang memberi kecemerlangan kepada negara, bangsa dan agama semuanya, dan jadikan ladang pahala. Cuba lihat sekolah kita tu macam tempat kita solat 5 waktu. Jaga kebersihan, jaga kiblat. Kiblat tu kita punya niat kita, dan kita punya rokok, kita punya iktidal, semua tumakninah kita jaga, cara kita bekerja, dan lillahi ta'ala, tujuan kita tu untuk Allah. Kita bekerja bukan untuk kerajaan, bukan untuk Allah, buat kerana Allah, untuk manusia kerana Allah. Hidup ini buat satu benda, hidup ini sebenarnya ialah tanggungjawab sendiri, buat beri manfaat untuk orang kerana Allah. Siapa ada sikap ni memang tak akan tertekan. Dia akan bahagia membahagiakan, insyaAllah. Dan seterusnya kita ada soalan dari Facebook ni, dari Marina Mahmur. Bagaimana kita hendak berhadapan dengan seseorang yang rapat dengan kita, yang mempunyai penyakit yang sukar untuk diubati, tetapi tidak melihat sakit itu sebagai turning point untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan tidak mahu dianggap berubah hanya kerana ditimpa penyakit. Penyakit tu fizikal katanya ya? Fizikal. Okey, saya betul dekat fan page saya semalam, saya merawat seorang umur 53 tahun. Dia kencing manis, tak pernah pantang, gula dia 21. Mata dia dah satu berdarah, dah kurang nampak, satu lagi pun dah nak berdarah juga. Terpaksa jalani rawatan laser. Lepas tu tengok buah pinggang pun dah mula nak rosak.
Umar baru 53. Sebab tak pantang. Jadi dia tak nak berubah. So bila saya beri rawatan dia, saya kata okey, sekarang cuba fokus minda, niat nak berubah, niat nak makan sedap ke makan sihat, ubah pada makan sihat. Cakap saya dah puas dah 50 tahun makan sedap, dan setiap pilihan pemakanan saya buat akan menentukan fizikal saya. Sebab itu sekarang saya nak semua orang nanti masa waktu tengah hari pergi tengok cara orang makan nasi campur. Tengok badan orang tu, tengok lauk apa dia ambil. Kalau penuh sepinggan, lauk dia tambunnya atas nasi, makan pula, minum pula air manis, dia sedang merancang. Orang ni merancang juga ni. Dia buat pilihan nak merancang, nak masuk CCU mana 20 tahun akan datang. Sebab tu siapa yang sakit, jangan salahkan orang. Kita yang salah ambil. So kalau kita jadi kurang upaya disebabkan pilihan kita, kita sebenarnya mementingkan diri sendiri. Sebab bila kita sakit, kita menyusahkan orang atau suami atau isteri menjaga kita. Cuba ambil tanggungjawab, jadi orang yang menjaga, orang beri perhatian, bukan orang yang dijaga yang minta perhatian. Wallahualam. Dan seterusnya dari Isa Azman, saya bersyukur dengan pekerjaan yang baru saya di sini, di mana saya berurusan dengan kanak-kanak kurang upaya dari segi mental dan fizikal. Setiap kali saya pergi bekerja dan melihat mereka, sentiasa membuatkan saya count my blessings, sentiasa muhasabah diri dan cuba menjadi orang yang lebih baik. Betul. Sebab itu kita ni satu, kalau kita dah nak kurang upaya. Nombor dua, kita bekerja dengan kurang upaya, maka kita setiap saat bersyukur. Sebab itu kita nak, kalau boleh kita bangun pagi kan, ya Allah ya Tuhanku, banyaknya rahmat aku ada, bahagia aku ada, aku tak nak langsung merungut. Pasal mata nampak, dan dalam hukum kisas kalau orang ambil rosakkan mata kita, kena bayar 50 ekor unta atau 100 ekor unta, saya tak ingat yang mana. Bayang berapa harga kita. So sangat-sangat penting untuk kita tentukan bahawa kesyukuran tu jadi modus operandi kita. Kesyukuran tu kita punya baseline emosi. Ya, ingat kesyukuran, kasih sayang, kebaikan, memberi. Jadikan nilai hidup. Ya. Dan seterusnya dari Ifah Qoble, saya ada seorang ibu yang bisu dan pekak. Dan macam mana untuk saya mempositifkan ibu saya kerana memandangkan beliau tidak mampu bertutur dan mendengar, dan membuatkan beliau rasa seolah-olah macam dunia ini bercakap mengenainya. Saya rasa kalau dah jadi ibu, bisu dan pekak, itu dah jadi dia punya normal pada dia. Dia tidak patut murung. Banyak orang yang bisu dan pekak tak murung pun happy saja. Jadi maknanya dia rasa orang bercakap pasal dia tu bukan pasal lebih pada apa yang berlaku pada dia, tetapi sekeliling dia. Semalam saya dengar seorang syekh, bagus saya cadangkan semua pendengar pergi look for Syekh Hasan Ali. Bagus sangat ceramah dia. Dia kata macam mana ramai wanita yang murung. Sebab dia kata masa dia muda, dia kerja dia buat segala-gala untuk suami anak dia, dan tak pernah keluar rumah, duduk rumah. Sampai bila dia dah besar, dia kahwin dengan anak dia, tiba-tiba anak dia kahwin, ada menantu, semua tak peduli kat dia. Dan masa tu dia rasa macam tak ada apa-apa hidup dia. Dia tengok dinding saja. Sebab itu para suami sekalian, walaupun isteri kita bekerja, tidak bekerja duduk di rumah, tentukan keluar baru bersia-sia, jumpa kawan-kawan, beri peluang untuk isteri kita yang tak bekerja pun. Mungkin ada kumpulan Yasin ke, kumpulan Marhaban, biar dia bersosial, berinteraksi. Sebab manusia ni bila jumpa ramai orang, kita akan dapat tenaga positif, terutama dalam aktiviti-aktiviti positif. So kalau ibu macam ni, dia berasa orang cakap pasal dia, tentu kita ada cara komunikasi dengan dia. Berikan kasih sayang, berikan hadiah-hadiah kecil, berikan kata-kata penghargaan. Kalau dia faham apa kata tulis surat cinta pada ibu, beri penghargaan. Manusia lapar penghargaan lebih pada roti. Kita ada memanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Nasri daripada Selangor. Silakan Cik Nasri. Assalamualaikum Prof. Muhayyab. Sebenarnya saya dah dengar yang tadi cikgu tu. Saya salah seorang guru jugalah. Tapi itulah nak berkongsi lah dengan Prof. Macam mana nak memotivasikan diri. Kadang memang macam solat kita jaga, sentiasa beristighfar kan. Macam tugas guru yang sekarang ni saya sebenarnya dalam keadaan tertekan untuk menyiapkan PBS lah, lepas tu nak buat tugasan akhir, kemudian minggu depan pula dihantar untuk menjaga SPM.
Okey, saya sangat tertekan. Walaupun ibadah tu saya jaga, tapi dengan tugas yang banyak sangat, yang hanya golongan guru saja yang mampu mengetahuinya, bagaimana ya nak menguatkan kembali dalam keadaan-keadaan akhir ni, sebab terkejar-kejar nak hantar itu, nak hantar ini, lepas tu nak buat serahan tugas akhir sekolah. Pernah tak tanya guru yang berpengalaman yang pernah lalui benda ni, apa dia buat? Ya, saya semalam saja saya berbincang dalam bilik guru. Apa dia mereka pengalaman mereka nak bandingkan dengan saya sangat luas. Kalau apa dibandingkan dari segi pengalaman mengajar kan. Apa dia kata? Tetapi apa yang mereka kata ialah keadaan yang ada hari ini tak sama macam keadaan mereka dulu. Mungkin bebanan kerja yang ada hari ini sebab mutu ataupun pembangunan pendidikan yang banyak berlaku yang menyebabkan kerja tu telah pun membawa kami kepada keadaan yang begini. Tapi saya reda dengan pekerjaan ini, dengan tugas ini. Tetapi Prof, sebagai seorang guru secara ikhlas saya rasa satu Malaysia kena dengar apa yang saya katakan ini. Saya faham sangat dengan cikgu ataupun suami guru yang memanggil tadi. Hari ini saya akan ke sekolah lagi sebab saya mengajar petang. Dan hari-hari yang akan datang juga sebelum tutup sekolah pada tahun ini, kami akan melalui rutin yang sama. Tetapi itulah sehingga kan ada rakan-rakan yang menangis kan, bercerita. Nak tahu cuti sekolah berapa lama cikgu dapat? 2 bulan. Kami sebulan lebih lah. Cuti buat apa selalunya? Ada tugasan? Okey, contohnya macam kami yang terpilih untuk jaga SPM. Untuk bulan 12, half daripada bulan 12 saja kami berada di sekolah lagi. Dapat allowance tak? Dapat allowance, alhamdulillah. Nak tanya dalam guru-guru ni, masa cuti sekolah, berapa peratus cuti sekolah dapat betul-betul cuti tanpa kerja dengan ada tugasan? Berapa peratus? Kalau ikut peratus kan, kalau ikut sebenar-benarnya saya rasa dalam 80% saja. 20% kena buat kerja, 80% sihat. Sebab apa? Untuk persiapan jadi jumlah, tahun depan. Tak apa. Jadi jumlah cuti satu hari dalam setahun dalam cikgu berapa hari? Dan kalau jumlah cuti macam mana maksud doktor? Berapa hari cuti? So bulan 12 2 bulan. Berapa kali cuti sekolah? Bulan 3 setiap semester dia ada cuti sekolah kan. Jumlah cuti berapa hari? 7 hari. 7 hari 2 bulan. So 60 campur 64 ya. 14 74 50 80%, 56. Prof, saya bukanlah nak mengeluh tentang tugas yang sangat nobel ini. Tetapi kadang-kadang bila dengan keadaan yang terlalu tertekan dengan kerja yang banyak kan, kita nak siapkan kurikulum mengajar dan kelas lagi kan. Saya jawab insya-Allah. Minta maaf ya Prof, saya cuma nak dapat satu ketenangan di situ. Baik. Assalamualaikum. Pertama, ingat ketenangan bukan datang daripada suasana luar. Ketenangan datang daripada dalaman kita. Cuba kita lihat Nelson Mandela. Beliau torture physical, mental berapa puluh tahun. Tetapi beliau tetap senaman jaga kesihatan. Beliau buat surat macam-macam dan lihat di mana beliau sekarang. Maknanya tak kira walau macam mana pun kita berlaku di luar, cara kita memproses apa yang berlaku. Dan jangan sekali kita mencari ketenangan daripada nasihat orang. Ketenangan kita dapat bila kita berdoa pada Allah. Memang kita solat, tapi adakah kita mengerjakan solat atau mendirikan solat? Beza ya. Orang mengerjakan solat dia fizikal saja, mendirikan solat dengan hati nurani dia. Bila kita sujud, maknanya kita tidak ada ego. Bila kita rokok, kita tidak ada ego. Kita tunjuk hanya pada Allah. So memang saya faham cikgu banyak kerja. Dari segi teknikal macam ni, kalau kita banyak kerja, apa kita buat? Ambil kertas, tulis apa kita nak buat. Kadang-kadang dalam minda kita tu banyak kerja. Bila kita tulis lah tak banyak pun. So kita buat satu dan cara efektif ialah kita tulis 6 perkara kita nak buat. Buat nombor 1, lagi tak siap nombor 1, jangan lihat nombor 2. Lepas buat nombor 2, jangan lihat. Maknanya satu. Jangan semua nak buat. Betul, sebab kelang kabut tu maknanya syaitan bersama. Siapa yang tenang, syaitan tak boleh nak masuk. Siapa ikhlas, tak boleh masuk. Dan bila kita rasa gundah gulana, agak-agak malaikat ke syaitan dalam jiwa kita. Orang yang tak tenang selalunya pasal dia punya fokus bukan pada Allah. Orang yang fokusnya pada Allah, macam saya sebut, ilahi kau yang tuju, redhamu yang ku cari, kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. So bayangkan hidup kita nak kenal Allah, nak kasih Allah, sebab tujuan kita hanya Allah, dan aktiviti kita hari cari redha Allah. Cuba cikgu bayangkan, tengah tertekan, tiba-tiba dapat
email, awak akan mati besok. Tertekan tak masa tu? Apa kita buat? Allah, mana kerja nak buat. Cuba bayangkan kita akan mati keesokan hari. Sebab tu kata beribadah macam nak mati esok. Dan bekerja macam nak duduk selama-lamanya. Tapi kita tak boleh pisahkan kerja dengan ibadah. Kerja itu satu ibadah. Itu konsep kita mesti ada. Jadi cikgu, saya tak ada jawapan lain. Saya bukan nak membetulkan sesiapa, tetapi saya punya fokus dalam hidup ni. Banyak orang suruh saya atasi masalah dia. Saya kata apa? Saya tidak mengatasi masalah. Saya hanya mencegah masalah pada diri, keluarga dan masyarakat. Sebab orang yang pandai, dia hanya menyelesaikan masalah. Tapi orang yang genius, dia mencegah masalah. Dalam perubatan pun, mencegah lebih mudah dan lebih efektif dan dapat ramai orang. Contohnya kita buat tandas yang baik, mencegah penyakit. Tetapi kalau orang sakit cerit-berit, seorang je kita dapat beri ubat. Tetapi kita buat air yang bersih, mencegah penyakit ramai. So, pencegahan, rawatan, rehabilitasi. So kalau rehabilitasi tu mahal kan? Kita nak betulkan spine berapa ribu, kalau lutut dah sakit, nak ganti lutut berapa ribu, tapi masa muda makan banyak, maka badan gemuk, maka rosak. Perhatikan. Dan kadang beberapa pesakit saya yang makan sikit masa muda, umur 80, jalan relax dengan senyum, ketawa, pasal makan sikit, maknanya dia buat pilihan yang betul. Dia telah mencegah sakit daripada muda lagi. Macam tu juga kita dalam guru-guru sekalian. Semua orang tertekan, tetapi kita tengok banyak juga cikgu-cikgu yang bahagia. Apa kata cikgu yang bertanya, cuba cari role model guru yang, kenapa cuba tak guru-guru yang dapat guru misali guru, tengok perangai dia, ikut perangai dia. Jangan ikut orang yang ramai. Mas ingat Mas, yang masuk syurga ramai ke sikit? Sikit. Golongan yang sedikit tulis yang kita ikut. Jangan ikut keluhan yang ramai. Kalau dia kata semua guru-guru mengeluh, jangan ikut yang mengeluh, ikut yang bersyukur. Dan kita lihat dalam organisasi, jadi CEO berapa orang? Satu je. Cuba tengok perangai CEO dengan orang yang biasa. Jauh ya. Cara pemikiran, badan sama, udara sama, beras sama, Malaysia sama, TV sama, tapi kenapa berbeza? Pemikiran. Sebab tu saya sangat yakin pada pengubahan pemikiran. Minta maaf kalau saya tak jawab soalan, tetapi ketenangan kurniaan Allah. Siapa nak tenang, beri ketenangan pada orang. Siapa yang mengeluh, merungut, menyesal, tidak akan bahagia. Tapi bersyukur, sebut kebaikan, mencari kebaikan, melihat kebaikan, menolong orang, bahagikan orang, akan bahagia. Tu jawapan saya. Orang kata macam mana pun, macam ni. Contohnya Mas beri saya hadiah, saya tak nak terima. Hadiah tu dapat kat siapa? Dapat kat Mas balik. Betul. Bila orang beri kejahatan pada kita, kita tak nak terima kejahatan, kejahatan tu balik kat dia. So kita, bila kita penuh dengan kebaikan dalam diri kita, kita akan jadi magnet kepada kebaikan. Bila kita penuh kejahatan, jadi magnet kepada kejahatan. Dan hanya orang yang benci orang, hanya orang benci diri dia akan benci orang. Hanya orang yang sayang diri dia akan sayang orang. Hanya orang yang tenang akan menenangkan orang. Jadi maknanya, minta maaf lah, the end, diri sendiri. Macam Agib kata, mulai dengan diriku, mulai saat ini, mulai dengan perkara yang kecil. Siapa yang tertekan, pertama sekali mulai dengan diri, tulis ciri kita, akhlak kita, elok ke tidak. Tengok akidah kita. Akidah kita nak balik ke mana? Ibadah kita cukup ke tidak? Semayang lambat. Dan akhlak kita dengan orang macam mana? Kalau betulkan AIA ni, insya-Allah masih rasa akan tenang. Ya. Dan kita pun dah sampai ke penghujung ya, Prof. Sedar tak sedar. Dan sebenarnya banyak lagi soalan daripada Facebook dan juga pemanggil daripada kita, tapi kita tak sempat nak raikan semua ya, Prof. Ya, kerana masa begitu terhad. Tapi mungkin Prof pun ada sedikit nak berkatakan sebelum kita tu cakap pasal guru dan kurang upaya. Saya nak ucap tahniah kepada semua guru-guru yang menjaga, memberi pembelajaran pada kanak-kanak kurang upaya. Sebab perlukan kesabaran, fokus yang baik. Dan insya-Allah guru-guru ini tengoklah anak-anak mereka. Saya nak sebut sebagai satu kata-kata semangat pada semua guru. Pengalaman saya membuat pembedahan pada guru selalu mudah. Buat lesik pun selalu mudah. Dan tak pernah saya jumpa anak-anak guru yang ikhlas yang tidak menjadi Mas. Kalau datang cek mata dengan saya tu, anak semua bagus. Cikgu apa? Oh, saya guru, isteri guru. Banyak. Sebab guru ni menjadi penyebab kecemerlangan orang lain. Sebab itu Allah cemerlangkan anak dia. Yakinlah, tidak ada orang beri kebaikan yang tidak dapat balik kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Allahu'alam. Saya minta maaf Mas, pada Mas yang muda pada saya dan semua para pendengar. Yang lebih tu pada saya minta maaf pada para ustazah yang lebih berilmu. Saya sangat suka terima teguran. Dan juga pada para pendengar, jika kekurangan minta maaf.
kita berjumpa lagi minggu depan insya-Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bersama dengan Prof pada minggu depan. Jadi terima kasih banyak Prof dengan topik kita hari ini, Silik Mata Riset Minda Orang Kurang Upaya ataupun orang istimewa ya. Macam Prof katakan tadi. Jadi insya-Allah kita kembali minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kepada anda teruskan bersama kami di IKIM FM.